Tak, tengok dulu. Okey, Iqbal nampak besar dah ni jantung ni? Nampak Ustaz. Besar, okey. Sebab dalam kelas itu kan kita pergi laju kan. So cikgu ulang sikit lah bahagian ni sebelum kita masuk ke bahagian darah lah. Okey. Okey, untuk tajuk pengangkutan, cikgu guna PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nur Azila. Cikgu yang sampaikan lah. Okey. Sistem pengangkutan dalam organisma ni dia melibatkan keperluan sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, Iqbal boleh off mic dulu lah. Okey. Nanti nak jawab soalan buka balik. Okey, thank you. Okey, setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan nutrien untuk mendapatkan tenaga. Maksudnya kita perlukan oksigen yang kita bernafas tu sebenarnya sebab kita nak respirasi. Respirasi ni adalah macam kalau kita kat rumah ni macam kita bakar. Macam mana nak cakap? Okey, kalau dekat rumah kita ni kita perlukan tong gas untuk respirasi. Saya pun ada tong gas sebab kita nak hasilkan tenaga. Jadi kalau kita ada nasi tapi tak ada gas nak masak nasi tu, dia tak jadilah nasi kat kita. Macam tu. Lah ni dalam badan kita ada gula. Kita makan nasi, ada glukos dalam badan kita. Tapi yang nak bakar gula tu untuk nak jadikan tenaga tu adalah oksigen. Jadi kalau kita tak ada oksigen, kita tak boleh lakukan respirasi. So respirasi itulah yang akan tukarkan nutrien kita untuk jadikan tenaga. Jadi untuk kita bertenaga, kita kena ada oksigen dan kena ada glukos dalam badan kita lah, kena ada makanan dalam badan kita. Okay, pada waktu yang sama, semasa respirasi ni berlaku, gas karbon dioksida dan bahan kumuh yang lain. Bahan kumuh yang lain ni termasuk lawak air, okay, dia akan dihasilkan dan perlu disingkirkan ke persekitaran luar. Okay, sana cikgu nak emit. Selamat datang Suraya. Okay, proses membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain dari persekitaran luar masuk ke dalam sel adalah secara resapan. Maksudnya dia meresap masuk melalui organ-organ tertentu lah. Sekejap lagi kita akan bincangkan perkara tersebut. Okay, proses menyingkirkan bahan kumuh juga dikeluarkan secara resapan. Maksudnya kalau kita serap oksigen secara resapan, gas karbon dioksida juga dikeluarkan secara resapan. Okay, sistem pengangkutan dalam organisma ringkas. Ini bukan manusia, ini adalah mikroorganisma. Di mana dia hanya ada satu sel sahaja dalam badan dia. Okay. Disebabkan dia adalah unisel. Unisel ni maksudnya dia adalah satu sel. Dia tak ada sistem pengangkutan yang khusus. Maksudnya untuk keluar dengan masuk, macam kita ada paru-paru, kita ada hidung, ada jantung, semua tu dia tak ada. Dia tak ada secara spesifik. Sebab dia ada satu sel saja yang melakukan semua kerja yang dilakukan oleh kita lah. Maksudnya dia punya proses tu sangat ringkas. Okay, jadi bahan keperluan sel dia seperti oksigen dan nutrien akan masuk terus secara resapan melalui membran sel ni kat luar ni. Kulit-kulit dia yang kat luar ni nipis sangat-sangat. Senipis kulit bawang tu dia akan masuk secara resapan. So bahan kumuh yang lain seperti karbon dioksida juga akan disingkirkan ke persekitaran melalui resapan. Jadi sama jugalah ke kulit. Kita bukan melalui kulit lah, bukan melalui membran sel kita. Membran sel kita pun tebal sebenarnya. Awak tak boleh benarkan air masuk melalui kulit awak. Kalau lah kita ni senipis membran sel macam tu saja, awak mandi lama-lama bau ayak, keluar-keluar melalui ayak, tak jadi belon habis, kembung. Ayak masak masuk. Okay, ini adalah contoh organisma ringkas. Okay. Sekarang kita nak pergi ke organisma kompleks lah, iaitu kita sendiri, iaitu manusia. Kompleks tu maksudnya macam-macam gabungan organ yang ada dalam tu yang berfungsi untuk satu pekerjaan lah. Macam contohnya dia nak lakukan pengangkutan, dia tak boleh ada satu jantung saja, dia tak boleh ada darah saja, dia tak boleh ada paru saja. Dia melibatkan beberapa organ yang akan bekerjasama untuk melakukan sistem pengangkutan.
Organisma kompleks seperti manusia, haiwan vertebrata tu maksudnya haiwan ada tulang belakang, dan tumbuhan multisel mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Contoh ni manusia, kita perlu ada jantung, kena ada salur darah. Dan tumbuh-tumbuhan pula dia ada dekat batang tu, kalau kita potong batang dia dan kita lihat kertas rentas dia, kita akan jumpa phloem dan xylem. Phloem dan xylem ni nanti kita akan belajar di akhir bahagian bab 3 nanti, di mana dia akan membantu untuk pokok bawa makanan dan air. Kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Sistem pengangkutan mengangkut bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien. Nama dia sistem pengangkutan. Kiranya kalau dalam kerajaan kita ni, kita ada menteri menteri pengangkutan. Kerja dia bahagian-bahagian pengangkutan lah. Jadi dalam badan kita, sistem pengangkutan kita ni, kerja dia akan angkut oksigen dan nutrien. Nutrien ni termasuklah semua vitamin, semua bahan makanan yang telah tercena yang kita gunakan untuk kita nak hasilkan tenaga. Okey, tenaga inilah yang digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan kita. Jangan ingat kita nak buat kerja, nak berlari itu saja guna tenaga lah. Kita nak tidur, nak bernafas pun memerlukan tenaga. Okey. Kalau awak ada soalan di antara waktu cikgu mengajar ni, tanya aja, buka mic awak dan tanya soalan. Okey, sistem pengangkutan bahan keperluan sel seperti garam mineral, air dan hasil fotosintesis untuk menjalankan semua proses hidup. Maknanya kalau kita manusia ni nak angkut kita punya glukos, nak angkut kita punya asid amino, nak angkat vitamin kita. Tapi kalau pokok dia tak ada lah macam yang cikgu sebut tadi. Dia akan angkut dia punya garam mineral yang dia ambil daripada dalam tanah. Dia akan angkut air, dia akan angkut hasil fotosintesis. Daun buat fotosintesis, so dapat gula, dia akan angkut pergi ke tempat-tempat yang diperlukan seperti akar, tempat buah-buahan, dalam batang. Jadi semua tu penting sebagai satu sistem yang lengkap dalam sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan ni dia akan menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik. Dalam badan kita, apa yang kita makan setiap hari ataupun tindak balas dengan badan kita akan hasilkan bahan bertoksik. Maksudnya bahan tu tak diperlukan oleh badan kita. Dan sekiranya badan kita masih simpan bahan bertoksik tersebut, bahan tadi akan menyebabkan badan kita diracuni. Maknanya badan kita akan tak elok lah, kita rasa tak selesa, tak sihat, rasa kembung, lepas tu rasa macam nak muntah. Okay, so kita punya badan ni, dia ada satu mekanisme yang hebat untuk singkirkan semua benda tu, dan dia akan, kalau ada organisma lain, dia akan cuba bunuh organisma tersebut. Bab bunuh organisma ni dalam bab tingkatan 2 lah, iaitu bab pertahanan badan. Jadi nak cerita kat awak yang badan kita ni dia ada fungsi yang hebat lah. Jadi bahan kumuh yang bertoksik tadi akan disingkirkan dengan bantuan organ hati. Okay, sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah. 3.1 dengan 3.2 ni cikgu pergi laju sikit sebab kita dah belajar dalam kelas. Cikgu ulang balik takut ada yang tak ingat lah. Okay, untuk sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata termasuklah manusia lah sebab kita ada tulang belakang. Contoh haiwan vertebrata ialah mamalia. Mamalia ni apa dia? Mamalia ni macam kucing, anjing, mereka semua ni ada tulang belakang. Reptilia pula macam mana? Cicak, bewok, ular, ada tulang. Amfibia pula katak, apa lagi yang haiwan hidup di alam? Kura-kura, amfibia. Burung, burung ni termasuklah ayam dan itik dan ikan. Semua haiwan yang cikgu senaraikan tadi adalah organisma kompleks di mana mereka ada tulang belakang. Semua yang cikgu sebut ni adalah mempunyai sistem pengangkutan khusus, iaitu dia ada sistem peredaran darah sendiri. Di sistem peredaran darah kita ni dia ada dua laluan lah. Dia ada laluan yang ada oksigen dan ada laluan yang tiada oksigen. Maksudnya satu tu dia angkut yang fresh, satu lagi dia akan angkut darah yang telah digunakan, iaitu darah yang tiada oksigen. Dalam sistem peredaran darah bagi semua haiwan vertebrata, darah kita akan mengalir secara berterusan. Dia tak boleh patah balik lah. Dia akan pergi satu arah saja. Maksudnya dia akan pergi dan digunakan pada satu arah dalam satu kitaran lengkap mesti melalui jantung. Apa fungsi jantung?
Sana cikgu nak admit kawan awak yang baru masuk ni. Selamat datang Vidya. Kita sekarang belajar 3.2 dulu lah. Kita buat ulang kaji sikit sebelum kita masuk 3.3. Okey, boleh siapa-siapa respon apa yang awak nampak sekarang? Vidya nampak tak PowerPoint cikgu? Iqbal nampak tak? Nampak you. Nampak Okey. Thank you Iqbal. Okey, dalam sistem peredaran darah kita ni sentiasa mengalir di dalam salur darah yang berterusan. Kenapa kena melalui jantung? Sebab jantung ni dia adalah satu organ yang akan mengepam darah kita. Kerja dia ni bermula daripada kita duduk dalam rahim mak kita. Kita kecil lagi, macam mana doktor boleh detect kehadiran kita dalam rahim mak kita tu? Macam mana doktor boleh abang, oh tahniah puan mengandung. Macam mana dia boleh detect gitu? Dia boleh nampak dalam perut mak awak tu sebab ada jantung, sebab nampak pergerakan jantung tu. Maknanya jantung adalah organ yang antara organ yang paling tua dalam badan kita. Dia dijadikan paling awal lah sebab dia nak pump jantung. Dia nak pump darah. Jadi dia bekerja lama daripada kita lahir kat dunia. Jadi jagalah jantung kita elok-elok. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan ketara dalam sistem peredaran darah bagi setiap haiwan. Okey, maknanya ikan dengan burung, dengan katak tak samalah sistem peredaran darah dia. Dan manusia lagilah kompleks. Okay, ni kita tengok yang basic iaitu ikan lah. Ikan ni dia guna kapilari insang. Okey, kemudian darah yang biru tu, vena dia akan hantar ke jantung, jantung akan pump darah. Okey, kemudian masuk ke kapilari insang, digunakan dalam badan lah. Okey, kemudian hantar balik ke kapilari badan, pulak pada badan. Okey, untuk amfibia dia ada jantung, kemudian darah tu, oksigen akan diserap melalui peparu dan kulit lah. Amfibia ni dia special sikit sebab kulit dia lembap. Jadi dekat katak tu, kulit katak yang lembap tu boleh menyerap oksigen. Kita tak kita manusia tak boleh. Kemudian jantung dia akan pump untuk digunakan keseluruhan badan dan dikeluarkan semula. Dia dikeluarkan semula pun juga boleh melalui kulit dan paru-paru. Ini untuk reptilia. Reptilia juga mengenai peparu, jantung dan kapilari badan. So nampak hampir sama. Okay. Yang beza tu ikan lah. Okay, maksudnya kita memerlukan peparu, jantung dan kapilari badan. Kapilari badan tu maksudnya badan kita perlukan oksigen tu lah. Sistem peredaran darah manusia. Yang ni kita nak belajar secara lebih detail. Sistem peredaran darah manusia ni melibatkan darah yang dipam oleh satu organ yang cikgu sebut tadi iaitu jantung. Dia akan pam darah ke seluruh badan. Awak bayangkan jantung awak hanya sebesar penumbuk awak tu, kerja dia nak pam darah ke seluruh badan. Jadi dia akan pergi melalui arteri, kapilari dan vena. Inilah bentuk jantung kita. Okay, dalam jantung awak sepatutnya kena tahu bahagian-bahagian dia. Okay, nanti buka buku teks, boleh tengok ni dan cikgu harap awak boleh lukis balik lah. Okay, ini adalah bahagian-bahagian jantung. Di atas ni nama dia atrium kanan. Atrium kanan. Dia macam ada 4 bilik lah. Bawah atrium kanan tu ialah ventricle kanan. Okay, sebelah dia ialah ventricle kiri. Ni kanan, ni kiri. Okay, atas dia atrium kiri. Okay, kenapa kanan awak jadi kiri? Sebab kita bagaikan tengok orang tu, kita tengok kawan kita depan kita lah. Okay, maksudnya ni kiri dia. Kanan yang kita nampak ni adalah kiri orang yang depan kita. Ni kawan awak. Awak depan ni so kita nampak dah. Jadi dia punya kanan dia adalah kiri. Okay. Yang kita nampak dia punya bahagian ni kan. Ni jantung dekat sini ni. Ni kiri dia lah. Sebenarnya kita dari sebelah kita nampak macam kanan lah. Jadi yang sebelah sini, ini adalah kanan.
Jadi maknanya dia di depan kita macam tu. Okay. Jadi kalau jantung awak tengah pegang tangan awak di sebelah kiri awak tu, kiri kita ni adalah atrium kiri. Okay. Jantung, awak nak rasa dengan lebih tepat kedudukannya, kita boleh rasa di bahagian belakang, belah kiri lah, bahu kita. Okay, ini adalah kedudukan jantung. Struktur ringkas jantung manusia dapat darah melalui jantung. Okey, kita tengok atrium kanan mempunyai dinding berotot yang nipis. Ni bahagian ni. Dinding dia nipis. Okey, kenapa dinding dia nipis? Kenapa Allah bagi jadi dinding bagi atrium kanan nipis? Sebab dia bawa darah terdioksigen. Terdioksigen ni maksudnya oksigen dah tak ada dah digunakan oleh badan. Jadi maksudnya oksigen dekat kawasan ni sangat sikit ataupun hampir tak ada oksigen lah. Jadi bila tak ada oksigen, tak cukup tenaga, tak cukup kuat untuk dia nak, maksudnya dia punya pergerakan ataupun dia punya aliran itu dah sederhana. Okay. Dia akan, darah tak oksigen dari seluruh badan kecuali peparu memasuki atrium kanan ni melalui vena cava superior. Vena cava ni nama urat darah yang dekat sini ni, urat darah besar tu. Okay, vena cava, kemudian dia masuk ke sini. Apabila atrium kanan mengecut, mengecut tu maksud dia mengepam lah. Darah yang tak ada oksigen tadi tu dipaksa mengalir masuk ke dalam bahagian bawah, bilik bawah ni. Okay, bila atas pam, dia akan tolak darah ke bawah. Bawah ni nama dia ventricle, atas dua-dua atrium. Awak nak ingat kanan kiri, awak tengok dia terbalik lah dengan badan kita lah. Kemudian bawah kita panggil ventricle, atas atrium, atas A, bawah V. Okay. Ventricle kanan. So darah yang tak ada oksigen tadi ditolak masuk ke ventricle kanan. Okay. Habis kat situ, faham tak? Okay, ini untuk cerita pasal darah tak ada oksigen. Di sini ada satu injak. Injak ni macam dengan halang. Dia bagi P tapi tak bagi patah balik. Okay, injak ni ada dua jenis lah. Satu injak sabit, injak tricuspid. Yang ni nama dia injak tricuspid. Fungsi dia nak benarkan pengaliran darah satu hala saja. Dia tak mau darah yang mai pada atrium kanan tu masuk ke ventricle kanan, tengok-tengok patah balik. Tak boleh. Dia mesti pergi satu arah saja. Sebab itulah kegunaan dia kat sini untuk benarkan arah darah masuk tanpa patah balik. Okey, ventricle kanan ni pula, hak belah bawah ni, dia ada satu dinding yang otot dia tebal. Okey, fungsi dia, apabila ventricle kanan ni mengecut, darah terdioksigen tadi dipaksa mengalir keluar ke dalam arteri pulmonari untuk dibawa ke peparu. Maksudnya kalau dia tak kuat, takut sakit darah tu patah balik. Dia nak pump kuat-kuat, nak bagi masuk dalam paru-paru. So masuk dalam urat ni pulmonari, ada perkataan P ni maksudnya dia ke paru-paru lah. Dia nak bawa darah ni ke paru-paru, buat apa nak singkirkan lah. Maksudnya dia nak, bukan nak singkirkan darah tu, dia nak bawa ke paru-paru untuk nak keluarkan gas yang kita tak perlukan. Lah bangunlah. Mak tengah ajak. Okey, seterusnya untuk injak sabit. Injak sabit ni ada di beberapa bahagian. Kalau tadi injak tricuspid ada di atrium kanan, antara atrium kanan dan ventricle kanan. So injak sabit. Injak sabit ni ada pada arteri pulmonari dan aorta. Nak pastikan darah mengalir dalam satu hala dan tidak berpatah balik. Maksudnya injak ni memang kerja dia tak mau bagi darah patah balik lah. Nanti kalau darah patah balik, dia tak lalu kat tempat yang sama. Pening lah campur asal darah oksigen, darah tak ada oksigen. Okay. Atrium kiri pula mempunyai dinding berotot yang nipis. Jadi kita boleh tengok kat sini, atrium, dua-dua atrium dinding dia nipis. Atrium kanan pun dinding dia nipis, atrium kiri pun dinding dia nipis. Apa fungsi dia?
Fungsi atrium. Atrium yang belah kiri ni kerja dia akan bawa darah beroksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonari. Jadi kawasan ni ada oksigen, yang warna merah ni adalah kawasan ada oksigen. Apabila atrium kiri mengecut, darah tu akan dipaksa turun ke bawah masuk ke ventricle kiri. Okey, ventricle kiri ya, dekat situ ada injak bicuspid. Injak bicuspid hanya benarkan pengaliran darah satu hala daripada atrium kiri ke ventricle kiri. Okey, jadi dia punya fungsi injak masih sama, iaitu nak benarkan arah darah tu satu hala sahaja. Ventricle kiri pula mempunyai dinding otot yang paling tebal. Jadi awak ingat, atrium kedua-duanya ada dinding nipis. Atrium kanan tak ada oksigen, atrium kiri ada oksigen. Ventricle kanan, ventricle kiri, dua-dua dia punya dinding adalah tebal. Okey, kawasan tak ada oksigen akan hantar darah ke paru-paru untuk ditukarkan. Okey. Ni kita tengok bahagian bawah ventricle kiri ni. Ventricle kiri yang kita katakan dinding paling tebal, sebab tu kita nampak dia punya bentuk jantung ni dia ada macam bengkak sikit ke kanan. Bukan dia bengkak lah, dia menunjukkan yang ventricle kiri ni ada dinding yang paling tebal, yang mana fungsi dia apabila dia mengecut, darah beroksigen tadi dipaksa mengalir keluar ke dalam aorta. Aorta tu adalah satu salur darah yang duduk kat bahagian atas ni. Sekejap cikgu tunjuk. Ni aorta duduk kat sini. Okay, dia adalah salur darah yang akan bawa darah yang ada oksigen ke seluruh badan kecuali paru-paru. Seluruh badan, pergi otak, tangan, kaki. Okay. Semua tempat dalam badan kita. Jadi aorta ni adalah salur darah yang bawa darah ada oksigen. Okay. Antara bilik kiri dengan bilik kanan ni, tengah-tengah dia tu, tengah-tengah bilik kanan, bilik kiri tu ada satu dinding otot. Okay, dinding otot ni dia akan pisahkan kiri dan kanan. Jadi nama dia adalah septum, yang mana fungsi dia adalah untuk menghalang darah beroksigen dan darah tidak beroksigen bercampur. Memang dah ada bilik elok lah. Jadi setiap bilik ni pula kiri kanan pun ada penghalang nama dia septum. Okay, sini nama dia septum. Okay, sekarang kita tengok struktur dan fungsi salur darah utama. Okay, dari jantung, darah akan masuk melalui lumen, yang mana lumen ni adalah salur darah yang duduk dalam satu dinding tebal berotot dan elastik. Okey. Dia akan bergerak melalui arteri. Kemudian, ni lumen tadi tu, nak abang ada urat darah tu kan. Pergi ke jaringan kapilari. Guna untuk badan. Guna. Masa ni lah dia akan serap oksigen. Kemudian, dia akan hantar balik ke paru-paru. So, apakah perbezaan antara arteri, kapilari dan vena? Okay, semua ni kita kata salur darah lah. Kan? Tapi salur darah yang macam mana? Kita benar tengok dekat, kalau kita pernah terluka sebab pisau kena kat hujung jari tu, yang tu bukan arteri atau vena lah. Sebab apa? Sebab yang tu darah pulang sikit, lepas tu dia berhenti kan? Yang tu satu lapisan sel saja. Kalau kita tengok dekat tangan kita kat tempat nadi tu, perhati kat tangan kita tu ada urat-urat warna hijau tu, yang tu lah mungkin arteri dan vena awak. Okay, sebab dia yang membawa darah-darah yang banyak. Okay, kita tengok arteri dulu. Arteri ni dindingnya tebal, berotot dan banyak tisu elastik untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Tak ada injap dan saiz lumen dia kecil. Saiz lumen dia kecil maksudnya darah dia laju lah. Macam kalau kita ada pipe yang kecil, air dia akan laju kan. Jadi arteri ni dia punya lumen tu dia punya lorong tu lah. Terowong dia tu, lumen dia kecil. Tapi dinding dia tebal. Kapilari pula, dinding dia paling nipis, tebal satu sel, tanpa otot atau tisu elastik. Jadi darah yang dekat kita punya otot-otot tu kan, dia duduk dekat isi kita tu. Dia sangat nipis, tak ada injak dan saiz lumen dia yang paling kecil. Vena pula, dinding dia nipis. Okay, dia ada otot tapi taklah sebanyak otot arteri ya. Dan elastik untuk memudahkan pengaliran darah
pada tekanan darah yang rendah. Okey, dia ada injap untuk membenarkan darah mengalir satu arah saja dan saiz lumennya besar. Di arteri, kapilari dan vena. Jom kita tengok fungsi bagi arteri pula. Ingat tak tadi cikgu sebut arteri ni dia punya lumen paling kecil. Maksudnya lorong dia, terowong dia kecil tapi dia punya otot dia tebal. Okey, otot dia tebal. Okey. Buat dia macam tu. Okey. Sebab apa dia punya lumen dia kecil, terowong dia kecil sebab dia bawa darah ada oksigen. Jadi dia nak dalam keadaan tekanan tinggi, dia nak dia bergerak laju. Dia bergerak laju. Ni darah beroksigen ni keluar dari jantung ke seluruh badan. Dia akan pergi ke seluruh badan. Okey, arteri pulmonari akan angkut darah terdioksigen dari jantung ke paru-paru. Okey, peredaran darah pula untuk arteri, pengaliran darah yang paling cepat pada tekanan yang tinggi. Ingat kalau saiz lumen dia kecil, seolah macam kita punya getah kita tu halus, maka darah yang mengalir juga laju. Di sinilah denyutan nadi dikesan. Cuba awak letak tengok jari awak dekat awak punya nadi dekat tangan tu. Rasa tak terangkat-terangkat tu? Situ adalah awak punya arteri. Okey. Untuk kapilari pula, kapilari ni dia benarkan untuk pertukaran gas. Dia bukan kerja dia nak angkut gas oksigen tak oksigen banyak-banyak tu kerja dia nak benarkan pertukaran gas, serap makanan dan bahan kumuh. Okey, antara darah dan sel badan secara resapan. Jadi pengaliran dia adalah perlahan, tak payah laju, tekanan darah yang menurun. Tiada denyutan nadi. Tak ada lah awak pergi pegang kat hujung jari awak ke, okay, kat tempat-tempat paha, tempat isi awak tu. Kalau kita kerat kena darah lah tapi tak ada nadi. Sebab alirannya perlahan. Okay, untuk vena. Ingat balik vena tadi lumen dia besar. Saiz dinding dia nipis. Macam tu lah. Okay, maknanya terowong dia besar. Darah yang lalu dekat situ tu banyak. So bila darah dia banyak, maksudnya darah tu tekanan dia rendah dan perlahan. Dia boleh mengalir pelan-pelan je lah. Tak ada lah perlu laju sangat sebab dia hanya mengangkut darah tak ada oksigen. Tujuan dia nak bawa balik ke jantung, okay? Seluruh badan ke seluruh paru. Untuk apa? Untuk darah tadi diserap semula. So di sini tak ada lagi denyutan nadi. Urat darah yang besar tapi tak ada denyutan nadi. Sistem peredaran darah ganda 2. Manusia dan mamalia yang lain mempunyai sistem peredaran darah ganda 2 yang terdiri daripada sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Kita ada dua jenis sistem peredaran. Okay, yang pertama, sistem peredaran pulmonari. Satu lagi, sistem peredaran sistemik. Okay, kita tengok sistem peredaran pulmonari. Perkataan pulmonari itu dia melibatkan paru-paru. Okay, ingat perkataan PU. PU tu peparu lah. Peparu pulmonari, peparu. Jadi peredaran pulmonari ni dia melibatkan paru-paru ke vena pulmonari, ke jantung dan arteri pulmonari patah balik ke paru. Manakala untuk sistemik, dia melibatkan seluruh badan kecuali paru-paru tadi, ke vena, ke jantung, arteri dan patah balik ke seluruh badan. Maksudnya yang ni bahagian bawa masuk barang lah. Yang ni bahagian peredaran. Okey. Yang ni dia tolong angkut paru-paru bawa masuk oksigen. Ada darah buat main ke jantung. Okay, yang ni dia tolong angkut daripada macam dia nak hantar dengan apa kita panggil apa, stokis lah, stokis. Sebab dia tolong buat main, tak ada. Okay, buat main lori kosong, buat main kiranya macam sistem peredaran pulmonari ni dia punya sistem tu untuk buat main stok. Stok ni adalah stok oksigen. Dia buat main dekat satu tempat ni, dia tinggal. Dia tinggal dekat sini. Dia buat main oksigen banyak, dia tinggal. Dia hanya tunggu lori kosong buat balik, patah balik, buat main balik oksigen. Macam tu lah. Itulah kerja peredaran pulmonari. Kerja yang dekat sini pula, geng jantung pula, iaitu sistemik tadi, dia mengedarkan ke tempat yang diperlukan. Tadi tu stokis buat main daripada gudang, tinggal dekat kedai.
Kedai pula tadi akan bawa lori-lori kecil dia, buat main driver ke Grab ke apa ke, buat main pergi hantar kat kedai sana, rumah sini, hospital ke mana ke, sikit-sikit. Jadi sistem ni dia peredaran. Okay, dia untuk nak edar ke seluruh badan. Untuk pulmonari pula dia buat main stok. Nah, dia buat main stok oksigen, lepas tu dia bawa balik lori kosong. Buat main balik stok, lepas tu bawa balik lori kosong. Yang tu kita panggil dia sistem peredaran pulmonari. Tapi kalau sistemik, dia akan hantar ke semua tempat yang diperlukan. Semua tempat. Tak kira kalau tangan, kaki, mulut, tak mana kita perlukan, kita nak bernafas. Semua diperlukan. Okay? Jadi itu bahagian peredaran sistemik. Okay, cikgu harap awak boleh bezakan antara sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Sekejap nak cikgu. Kenapa? Kita sambung lagi dengan denyutan jantung. Denyutan jantung ni ada dua, diastole dan sistole. Okay, diastole ni bunyi dia duk, duk, duk. Okay. Bunyi duk ni dihasilkan oleh penutupan injak sabit pada aorta dan arteri pulmonari semasa pengenduran ventrikel berlaku. Keadaan ini dikenali sebagai diastole. Okay, bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil bacaan tekanan diastolik. Kalau pernah ambil stetoskop doktor tu letak, kita dengar bunyi duk. Yang tu adalah bunyi jantung. Okay, kalau bunyi sistole pula, bunyi sistole ni adalah bunyi loop. 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 Dihasilkan oleh penutupan injak tricuspid dan bicuspid antara atrium dengan ventricle semasa pengejutan ventricle berlaku. Kan ada satu injak cikgu sebut tadi, tricuspid dengan bicuspid tu kan, yang bermenangkan darah mengalir satu arah tu kan. Dia bunyi tu bunyi loop. So keadaan tu kita panggil dia sistole. Okay, bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung, kita panggil dia sistolik. Okay, ini adalah alat yang kita guna untuk mengukur tekanan darah. Kesimpulan memang? Tekanan darah lazimnya diukur menggunakan alat. Nama alat yang kita tengok kat sebelah kanan ni elastic manometer. Bacaan tekanan sistolik bagi seorang pemuda lazimnya adalah 120 mm merkuri, Hg itu merkuri, dan bacaan tekanan diastoliknya ialah 75 mm merkuri. Okay, sistolik tu yang bunyi loop tadi tu. Yang bunyi duk tadi tu 75. So kita kata bunyi tekanan atas dengan tekanan bawah tu lah. Tekanan atas tu 120. Lepas tu yang bawah tu 75. Ini untuk yang normal. Okay, kalau lepas kita buat aktiviti, lepas kita makan ke, mungkin tekanan darah tu akan naik sikit lah. Dan benda ni juga akan bergantung kepada umur. Kalau umur makin bertambah, tekanan juga nanti akan makin bertambah. Jadi kalau macam umur cikgu ni mungkin 128, 130 tu normal lah. Tapi kalau sampai 140 maksudnya cikgu dah mula darah tinggi macam tu. Pening sangat ke panas sangat pun boleh jadi faktor lah kenaikan darah tu. So untuk umur yang macam awak ni kena bawah daripada 120. Okay, kalau awak cek-cek tengok awak dari 130, awak dah mula kena jaga betul-betul lah kesihatan awak supaya tekanan darah kita berada dalam paras yang normal. Jadi bacaan tekanan darah yang normal tadi tu kita tandakan dia sebagai 120/75 mm merkuri. Okay, ini adalah sphygmomanometer juga, tapi diletakkan terus di tempat nadi kita di lengan. Tak payah ada duk pam-pam tu, dia letak kat situ, dia pam terus di tangan.
Kalau ada peluang, ada duit, bolehlah beli untuk cek kesihatan ahli keluarga kita. Pengambilan bacaan tekanan diastolik dan sistolik daripada alat sphygmomanometer ni adalah berdasarkan pendengaran bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa diastol dan distol berlaku. Oleh sebab itu, penggunaan sphygmanometer ni untuk mengambil bacaan tekanan darah dilakukan oleh doktor yang berpengalaman. Kalau kita dekat rumah kita beli tu, just kita nak tengok untuk atas bawah tu okey lah. Tapi kalau kita ragu-ragu dengan bacaan yang pelik, tiba-tiba rendah sangat ke kan, kita betul rujuk kepada doktor yang berpengalaman. Okay, kadar denyutan nadi. Awak tak guna alat tadi tu. Kita ambil jari kita macam awak lepas buat segak tu kan. Awak letak dekat tempat nadi, awak pun cek. So kadar denyutan nadi ni dihasilkan oleh pengecutan dan pengeluran dinding arteri yang berotot. Okay. Denyutan, faktor yang memengaruhi kadar denyutan nadi. Macam mana yang kita katakan nadi kita ni laju sangat, cepat sangat, pasal apa? Yang pertama, selain daripada aktiviti fizikal, sebenarnya ada lagi faktor lain yang menyebabkan nadi kita bergerak dengan laju. Yang pertama adalah jantina. Purata kadar denyutan nadi bagi lelaki dewasa 70 hingga 72. Tapi perempuan dia lagi laju, iaitu 78 hingga 82 per minit. Ini dalam keadaan yang normal. Perbezaan ni adalah disebabkan oleh perbezaan saiz jantung. Perempuan jantung dia lagi kecil, maksudnya dia perlukan pump tu lagi banyak kali. Jadi kalau dia pump banyak kali, nadi dia pun berdenyut dengan bertambah lah dia punya kadar dia. Yang kedua adalah umur. Di sini diletakkan umur daripada 20 hingga 70. So awak sepatutnya kadar purata awak lebih daripada 200 lah. Kalau awak pegang, tengok-tengok tinggal 150 tu, tak lama dah tu. So kadar purata denyutan nadi maksimum bagi baby, kanak-kanak, remaja akan lebih daripada 200. Sebab yang ni adalah mengikut umur. Macam cikgu 40 kan, 180. Macam tu. So cikgu letak jari cikgu dekat nadi, cikgu pun ambil jam 1 minit, tengok betul tak 180. Kalau terlalu tinggi ataupun terlalu kurang, maksudnya adalah tu. Kena tengok balik aktiviti cikgu hari tu, makanan, semua yang terlibat lah. Jadi awak boleh cek sepatutnya denyutan nadi awak melebihi 200 denyutan per minit dalam keadaan normal. Janganlah lepas lari ya. Lepas lari ke, lepas kena ligan anjing apa semua tu, denyutan nadi kita tak sama. Untuk kesihatan badan. Kadar denyutan nadi seorang individu yang kurang sihat lazimnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada kadar denyutan nadi yang normal. Mungkin awak demam, baru lepas pingsan ke apa ke, tak bolehlah cek bagi sama macam tu. Mesti ada perbezaan dia. Jadi kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah boleh membawa maut. Jadi hati-hati. Kepentingan menjaga kesihatan jantung. Kesihatan jantung perlu diberi perhatian memandangkan fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Okey, kita mai ke bahagian yang kita nak masuk hari ni, iaitu darah manusia. Sebenarnya darah manusia ni sikit je bahagian dia. Tapi sebab bahagian yang sebelum ni ada yang kita tak belajar, nanti cikgu guna ulang balik lah. Okey, untuk darah manusia. Komponen dan kandungan darah manusia. Darah manusia ni kita kena tahu dulu fungsi dia untuk angkut oksigen dan nutrien ke sel badan. Dia juga bawa bahan kumuh dari sel badan nak bawa keluar. Darah manusia ni merupakan campuran kerana darah dapat diasingkan kepada dua komponen, iaitu cecair kuning yang terapung di atas dan cecair warna merah. Jadi kalau kita tengok tu nampak macam darah tu sama je kan, tapi tak. Nak tahu darah ni ada komponen dia, awak tengok lepas awak luka. Lepas kita luka, darah kita dah berhenti tapi kita nampak macam ada air lagi duduk keluar tu kan. Orang duk kata air bisa. Sebenarnya yang tu adalah cecair yang berkhasiat untuk menghasilkan kita punya perlindungan dalam badan kita. Orang Kedah dia panggil rupin. Sebab apa? Sebab dia akan jadi tutup. Dia akan jadi penutup untuk menghalang bakteria ataupun benda asing untuk masuk ke dalam saluran darah kita. Di komponen darah ni dia boleh diasingkan menggunakan satu kaedah. Nama kaedah tu adalah kaedah emparan. Campuran darah diputarkan dengan cepat
terdapat dalam alat emparan tersebut. Okey. Kemudian dia boleh diasingkan lah kepada cecair kuning dan merah tadi. Dekat Hashim. Okey, hematologi. Ahli hematologi ni adalah pakar perubatan tentang komponen, kandungan dan penyakit yang berkaitan dengan darah manusia. Ni kalau kita tengok dekat lab tu, lab pun ada banyak dia punya fungsi kan. Nak tengok virus lah, nak tengok apa lah. So yang ni untuk pakar bahagian darah ni kita panggil dia hematologi. Inilah yang cikgu sebut kaedah emparan tadi. Di mana darah dimasukkan dalam tiub, kemudian darah tadi akan dipusing. Dia ada alat dia tu lah. Kemudian kita dapati dia akan terbahagi macam ni. Bahagian atas tu warna kuning dan bahagian bawah tu warna merah. Inilah kandungan darah kita sebenarnya, ada dua bahagian. Tapi yang kita nampak mengalir tu dia dah bercampur dah. Yang bahagian atas yang kuning tu namanya adalah plasma darah. Plasma darah ni mengandung adalah bahagian yang paling besar dalam darah kita, iaitu 55%. Tengah-tengah antara antara plasma darah dengan sel darah merah yang bawah tu, tengah-tengah tu adalah sel darah putih. Sel darah putih dan platelet ni hanyalah lebih kurang 1% ataupun kurang. Maksudnya darah kita tu, dalam darah kita tu sel darah putih kita sangat sikit. Okay? Dan sel darah merah kita yang mengejar dan angkut oksigen tadi tu kandungannya adalah 45%. Jadi kita tengok sekali lagi gambar ni. Ni tengah-tengah ni. Nampak tak tengah-tengah tu? Yang tu lah sel darah putih kita. Okay, sel darah putih, atas tu plasma, bawah ni sel darah merah. Okay, 3 bahagian ingat tadi, darah merah, darah putih, plasma. Dalam sel darah putih tadi tu dia sekali dengan platelet tau. Yang 1% tu memang sikit je. Plasma darah kita lebih kurang 90% air. Dalam yang warna kuning tu 90% air dan 10% lagi adalah bahan terlarut yang akan mengalir ke seluruh bahagian badan kita. Maksudnya dalam plasma darah tu ada air. Jadi kalau air dalam badan kita kurang, boleh bayang tak plasma kita pun nanti mungkin boleh kurang lah. Saatnya cikgu nak admit ada kawan awak yang baru masuk. Okey, kita dah 9 suku dah, tak apalah, selamat datang yang baru masuk. Next time nanti masuk ikut waktu yang cikgu bagi lah. Okey, kita ada lebih kurang 20 minit saja lagi. Okey, untuk komponen darah. Iqbal, kat mana dah awak nampak ni? Ya, cikgu. Iqbal nampak apa sekarang? Komponen darah. Okey, terima kasih. Okey, bahan terlarut ni yang cikgu sebut yang duduk dalam plasma darah tadi tu kan, yang bahan terlarut tadi tu termasuklah nutrien, gas karbon dioksida, enzim, hormon dan bahan kumuh. Bukan semuanya kita kena simpan dalam darah kita lah. Ada benda yang perlu dibuang dan kebanyakannya dibuang dalam air kencing dan pernafasan kita. Ada juga bahan kumuh yang dibuang melalui kulit. Okey, kalau kita perhati masa kita berpeluh, badan kita kalau awak pernah rasa lah, mungkin awak pernah rasa kot meleleh air peluh awak tu masuk ke mulut awak rasa masin kan. Yang tu adalah sebahagian daripada bahan kumuh kita tak perlukan, iaitu garam yang berlebihan. Jangan duk pergi jilat pula peluh, sebab dalam peluh tu kandungan dia hampir sama dengan urea lah, maksudnya benda kita tak perlukan. Kalau baju awak dah berpeluh apa semua tu salin lah, jangan pakai balik sebab benda yang tak diperlukan. Bahan kumuh tu duduk kat baju tu, kalau kita pakai balik maksudnya kulit kita tu kena benda yang kotor lah. Kalau air kencing kita tak mau kena balik kat badan kita, tapi peluh kita tak kisah. Sedangkan kandungannya hampir sama. Okey, cuma beza dia, peluh dia keluar kat kulit, satu lagi keluar melalui air kencing. Yang tu awak rasa kotor lah, tapi sebenarnya kedua-duanya adalah bahan kumuh. Okey, sekarang kita nak tengok kumpulan darahnya. Orang kata kumpulan A lah, kumpulan B. Kita ada 4 kumpulan darah. Selamat datang Sakinah. Okey, kita ada 4 kumpulan darah. Ini ialah kumpulan darah A, di mana kumpulan darah A ni
dia bertindak balas dengan antigen A lah. Tengok antigen apa yang ada dekat dia. Okey, untuk B pula dia ada antigen B. Untuk kumpulan yang boleh bertindak balas dengan kedua-dua antigen iaitu antigen A dan B, namanya adalah kumpulan AB. Dan yang tak boleh bertindak balas, yang tak ada apa-apa antigen dekat dia, namanya adalah sel darah O. Sel darah O tak ada antigen dalam sel darah tersebut. Jadi kita yang mana? Okey, patin lah. Kalau darah A ni maknanya dia hanya ada antigen A. Kalau darah B dia hanya ada antigen B. AB ada antigen AB, darah O tak ada antigen. Kenapa dia hitam macam tu? Jenis darah, antigen dan antibody. Jenis antigen A ni, jenis antibody dia adalah anti-B. Maksudnya dalam plasma darah dia anti-B. B pula, jenis antigen dia B, dia anti-A. Maksudnya dia tak boleh kena B dekat dia. Bila dia ada antigen A, dia tak boleh ada B. Kalau B masuk, dia rosak. Dia tak boleh ada B. Kalau jenis antigen B pula, dia tak boleh ada A. Kalau ada A, dia rosak. Kalau AB, dia tak kisah dengan siapa pun. Semua antigen boleh. A boleh, B boleh. Manakala O, dia tak boleh ada A tak boleh masuk kat dia. B pun tak boleh masuk kat dia. Okay. Maksudnya, kalaulah awak ni salah seorang daripada penerima darah A. Katakan awak ni darah A lah. Jadi awak hanya boleh terima darah A, awak boleh terima darah O. Macam tu. B tak boleh, AB tak boleh sebab dalam AB ada B kan. Orang yang darah B pula, dia hanya boleh terima B dan O. Orang darah AB ni boleh terima semua punya darah. A boleh, B boleh, AB boleh, O pun boleh. Orang yang darah O hanya boleh terima O saja. Macam tu. Di plasma darah mengandungi antibody. Okay, badan kita nak lawan dengan penyakit ke apa, kita ada antibody. Jadi jenis antibody yang wujud dalam plasma darah, antibody A dan antibody B. Ini dia darah. Seorang individu yang mempunyai antibody anti-A ataupun darah dia jenis B, dia tak boleh menerima darah jenis A dan AB sebab kedua-dua tu ada A, jadi aku sebut tadi. Individu yang mempunyai antibody anti-B pula ataupun darah dia A, dia tak boleh terima darah-darah yang tak ada kaitan. Pasal apa? Sebab nanti kalau dia terima juga boleh berlakunya pembekuan ataupun penggumpalan darah. Jadi penggumpalan darah tu tak boleh mengalir lah darah dia. Jadi padanan kumpulan darah penderma dan penerima. Jom kita cek satu-satu. Untuk kumpulan penderma A, dia hanya boleh terima A. AB boleh guna. Sebab ada A. Tapi B tu dia tak boleh. Kalau B boleh guna B. Oh, ni penerima. Tadi cikgu catat penderma kan. Okey boleh. Kalau A, dia boleh derma dekat A. Dia boleh derma dekat AB. Okey. Kalau awak tu darah A, awak boleh bagi dekat orang A, awak boleh bagi dekat orang AB. Kalau kita darah B, kita boleh bagi dekat orang B dan bagi dekat orang AB. AB pula hanya boleh bagi kat geng dia saja sebab hak lain cuma allergic dengan darah dia. Orang lain tak boleh terima darah dia. Manakala orang O pula dia boleh bagi kat semua orang. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini, AB ni adalah penerima universal. AB ni adalah penerima universal. Orang yang darah AB, dia boleh terima semua darah orang sebab dia tak ada allergic dengan darah siapa-siapa. Dia boleh terima semua darah orang kalau dia perlukan. Jadi kita panggil dia penerima universal. Boleh terima semua darah orang lah.
Tak kira lah darah siapa pun. Maksudnya orang lah, bukannya kucing, tak boleh lah. Kalau O pula, dia adalah penderma universal. Dia boleh derma kat siapa-siapa pun. Tapi dia sendiri hanya boleh terima O saja. Sebab itulah kalau orang yang darah O, kita akan simpan lah darah dia tu untuk nak bagi dekat orang O saja. Kesianlah kalau orang O ni, orang yang berdarah O ni kemalangan ke, luka ke kan. Tengok tak ada darah untuk nak didermakan kepada dia. Jadi kalau kita dermakan darah yang tidak serasi boleh menyebabkan maut. Kepentingan menderma darah. Setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Dalam keadaan yang macam mana? Mungkin ketika pembedahan, berlaku pendarahan yang tidak berhenti, mungkin ada salur darah yang tak mau tertutup ke kan. Terjahit dah tapi dia masih luka. Jadi darah dalam badan dia tak cukup. Ataupun mangsa kemalangan. Ataupun untuk merawat orang yang mempunyai orang yang sakit leukemia, hemofilia, penyakit-penyakit kekurangan darah. Kepentingan menderma darah. Seorang individu yang sihat yang jisimnya melebihi 45 kg berumur 18 hingga 60 tahun boleh menderma darah. Dulu masa cikgu duduk dekat universiti, cikgu memang derma darah setiap 4-6 bulan cikgu akan derma darah. So lebih kurang dalam 8 kali cikgu derma darah sepanjang cikgu duduk dekat universiti. Nanti kalau awak dah cukup umur 18 tahun dan berat awak dah 45 kg, bolehlah awak jadi penderma darah. Orang yang derma darah ni dia buat benda yang mulia lah sebab dia bantu orang yang dalam kesusahan untuk dapat bedik darah tu. Tambahan pula kalau awak sihat lah. Kebanyakan orang derma darah ni, ada orang yang dia derma darah kerana dia nak insentif lah. Macam mungkin waktu tu orang buat dapat t-shirt ke apa ke, dia pun main dia derma darah. Kadang-kadang darah dia tu tak kualiti, mungkin dia pesakit ke. Jadi kesian lah dekat orang yang menerima darah tu lah. Tapi jangan risau sebab darah yang darah yang didermakan akan diperiksa dululah dalam lab. Seorang penderma hanya boleh menderma 0.5 liter darah saja pada satu masa. Jangan ingat bila badan kita besar ke, berat kita sampai 100 kilo, kita boleh derma suka hati asal nak bagi 3 liter. Tak boleh. Sebab darah kita perlu digantikan dulu baru boleh kita derma balik. Okay? Maknanya lepas kita derma darah, kita kena makan makanan berkhasiat. Lepas tu nanti darah tu akan digantikan baru boleh derma balik. Apabila seorang individu menderma darah, jumlah sel darah merah badan dia akan berkurang. Jadi dia sendiri pun akan rasa pening-pening. Dia akan rasa ada simptom-simptom kekurangan darah. Hal ini memaksa sum-sum tulang untuk menghasilkan sel baharu. Jadi tak perlu risau sebab badan kita secara automatik akan menghasilkan sel baru, sel darah baru. Jadi ini akan menyebabkan kita punya darah-darah yang lama tu dah keluar dan akan dapat sel darah baru lah. Jadi sebenarnya orang yang menderma darah ni badan dia akan lebih sihat sebab dia akan dapat benda yang baru selalu. Di badan individu tersebut akan menjadi lebih bertenaga dan berfungsi dengan lebih baik. Cuma antara waktu dia nak dapatkan balik darah dia tu, mungkin dalam 2-3 hari pertama tu dia agak letih, mengantuk dan dia perlukan makanan yang lebih banyak lah khasiat lah. Janganlah makan makanan tak berkhasiat. Okay, kita dah masuk bahagian yang hujung iaitu praktis formatif, iaitu yang soalan cikgu bagi tadi. Ini adalah awak punya kerja lah. Nanti awak buat praktis formatif. Okay, nombor 1, nyatakan 4 komponen darah manusia. Ingat tak apa dia ada dalam darah manusia? Ada yang bahagian atas yang kuning tu nama dia apa? Plasma. Plasma darah. Okay, lepas tu bahagian tengah-tengah tu sel darah putih. Sel darah putih duduk dengan dia adalah platelet. Platelet tu sebut platelet tapi ejaan dia PLA, platelet. Tapi sebut dia platelet. Platelet. Okay, platelet. Dan last sekali yang merah menyala belah bawah tu namanya sel darah merah. Okay. Awak salin soalan ni, kemudian tulis jawapan lah.
Okey, nombor 4. Nombor 2. Nyatakan komponen yang terbesar dalam darah manusia. Yang paling banyak sekali tadi tu adalah bahagian atas tu yang kuning tu, apa dia? Yang paling banyak sekali iaitu 55% tadi ialah plasma. Okey, tandakan betul pada kumpulan darah penderma dan penerima yang serasi. Okey, kalau penderma dia A, dia boleh bagi dekat A dan AB. Kalau dia B, kalau penderma adalah B, dia boleh bagi pada B dan AB. Kalau dia adalah AB, dia boleh bagi dekat geng dia saja sebab yang ni semua allergic dengan darah dia. Tapi kalau dia O, dia boleh bagi kepada semua. Macam tu. Okay. Yang lain-lain awak pangkah lah. Jadi AB adalah penerima universal, manakala O adalah penderma universal. Okay, kita pergi ke soalan nombor 4. Apakah kepentingan menderma darah? Yang pertama, kita boleh bantu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Okay. Yang kedua, untuk kesihatan kita sendiri sebenarnya. Okay, sebab badan kita akan replace darah lama dengan darah baru. Jadi kita akan lebih bertenaga. Okay, yang kedua, nyatakan 2 contoh penyakit yang boleh dirawat melalui pendermaan darah. Penyakit tau, bukan yang kemalangan tadi tu, bukan penyakit, ni penyakit. Penyakit contohnya adalah leukemia dan hemofilia. Penyakit kekurangan sel darah merah yang sihat. Okay, nombor 5. Mengapakah seorang penderma darah dengan kumpulan darah O dikenali sebagai penderma universal? Ingat dah tadi cikgu tulis dekat sini. Nampak tak orang O ni dia boleh derma kepada semua kan? Sebab tu kita panggil dia penderma universal. Maksudnya dia boleh derma kepada semua kumpulan. Sebab itulah namanya adalah penderma universal. Okay, B. Mengapakah seorang penerima darah dengan kumpulan darah AB dikenali sebagai penerima universal? Sebab dia boleh menerima semua darah dari kumpulan A ke, B ke, AB ke ataupun O. Sebab tu dah dia dipanggil universal. Semua darah orang boleh diterima. Mengapakah tempat penyimpanan darah dikenali sebagai bank darah? Kalau kita duit kita simpan dekat bank. Darah pun kita simpan dekat bank. Okay, bank darah ni merupakan tempat di mana darah disimpan dan dikeluarkan. Okay. Soalan nombor 6. Nyatakan 2 tempat orang ramai dapat menderma darah. Okay, ada 2 tempat. Yang pertama adalah hospital dan yang kedua di pusat darah negara. Okay. Dekat hospital dia ada tempat derma darah, awak pergi cari. Kemudian pusat darah negara. Dan ada juga NGO yang buat macam kempen derma darah untuk membantu mana-mana hospital yang memerlukan. Sebab bank darah mereka dah makin sikit kan. Masa tu pun boleh join juga. Dan yang kedua adalah berikan satu situasi memerlukan proses pendermaan darah yang banyak. Selain daripada penyakit yang 2 tadi tu, hemofilia dengan leukemia tadi, ini adalah situasi. Iaitu kemalangan jalan raya, orang yang terputus kaki, darah yang banyak, hilang masa dia aksiden tu, kena derma darah kat dia, dan peperangan. Okay, situasi peperangan. Kena tembak 1 peluru saja yang masuk, tapi darah yang keluar tu banyak. Jadi untuk mengelakkan mati, kena derma darah kat dia. Itu pun kalau kena kat tempat yang tak bahaya lah. Kena kat kaki ke tangan ke. Kalau kena kat kepala memang tak ada terus lah. Okay, soalan terakhir. Rajah menunjukkan sebuah beg darah berisi darah seorang penderma yang telah diuji. Berdasarkan rajah, nyatakan kumpulan darah penderma tersebut. Tengok dekat sini. Tu nampak dah dekat sini dia bawah-bawah ni. Apa ni kita nampak apa? AB kan? So kumpulannya adalah kumpulan AB. Selain kumpulan darah, apakah yang diuji pada sampel darah penderma? Apa yang kita uji? Kita nak bagi dekat orang yang sesuai, nak bagi dekat geng AB ke O ke, kita juga kena uji ada virus tak dalam tu. Ambil sikit sampel tu. Kalau awak pernah derma darah, cikgu cerita sikit lah, mungkin awak tak pernah lagi lah. Prosedur dia akan ambil sikit letak dalam tube tau. Letak dalam tube tu, satu dia tengok virus, dia tengok kita ada penyakit apa. Lepas tu sebelum kita nak derma tu dia akan check dulu kita punya tekanan darah, gula apa semua tu lah. Jadi maknanya kalau yang tu kita tak lepas dah, darah tinggi ke apa-apa, memang tak boleh derma darah dah.
Kemudian lepas masa kita dalam darah tu dia akan check dulu virus pula ada penyakit-penyakit apa dalam darah kita kan. Dia tak akan bagi kepada orang lah, bahaya. Okay, dan C, beg darah tersebut mengandungi beberapa bahan kimia seperti natrium citrat. Sebelum masuk darah dah ada dah kandungan natrium citrat dalam tu. Fungsi natrium citrat ni adalah untuk menghalang pembekuan darah. Jadi darah yang akan didermakan kepada penerima nanti akan samalah dia punya situasi cayak dia tu seperti mana duduk dalam urat darah derma tadi. Jadi barulah orang yang sana tu boleh terima lah. Kalau tidak, darah yang diterima tu beku, maknanya dah tak ada lah fungsi dah. Darah kena dalam keadaan cecair. Okay, setakat itu saja. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan masuk pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada soalan tak? Iqbal, Naufal, Lohining, Suraya, Syafiqah, Muhammad, Sakinah, Vidya. Okay, terima kasih lah sebab masuk Google Meet hari ni. Okay, so kerja awak sekarang. Sekejap lagi buat soalan praktik formatif yang kita dah bincang tadi. Kemudian buat nota sikit. Cikgu akan hantar kat awak nota dalam bentuk PDF. Okay, kalau awak malas nak buat, awak boleh photostat saja. Tapi buatlah sebab kalau kita buat tu kita ingat kan. Okay, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye, Assalamualaikum.